continue je lah dulu. Okey. Okey, so kita untuk fizik kita sambung sikit lah latihan berkaitan dengan litar. So latihan litar ni penting lah sebab dia susah sikit sebenarnya. Kalau nak kira tu kan kadang-kadang boleh confuse. So kita pergi pada latihan yang pertama. Apabila Swiss S dalam rajah 1 ditutup, bila dah jadi litar lengkap, maka arus pun boleh mengalir lah. Arus pun boleh mengalir. So tutupkan Swiss, arus mengalir. A. Rintangan berkesan effective resistance. Maksudnya jumlah rintangan, total resistance. So yang ni yang penting. Yang A ni adalah step yang paling penting. Kalau salah A, maka B dengan C memang confirm salah lah. So A tu kena buat dulu. Okey, so nak cari effective resistor, rintangan berkesan, kita kena tengok dululah kita punya susunan rintangan kita tu kan. So kita ada 2 ohm dekat sini dengan 8 ohm, 8 ohm. So 8 ohm dengan 8 ohm ni saya tengok macam complicated sikit sebab dia selari. Maka kita kena selesaikan yang ni dulu. Kita kena gabungkan dua perintang ni dulu. So formula dia untuk parallel 1 per R sama dengan 1 per 8 tambah 1 per 8. Dapatlah 2 per 8. So jangan lupa, yang ni 1 per R. Kita nak R saja, maka kita kena terbalik. Maka terbalikkan, dapatlah 8 per 2. 8 per 2 sama dengan 4 ohm. So everything in this box adalah 4 ohm. Itu je. Kita nak kena mempermudahkan masalah kita ni. So sekarang ni kita tak perlu tengok dalam box ni. Kita tahu dalam box ni semua 4 ohm. So 4 ohm dengan 2 ohm bersiri kan. Susunan dia sebelah-sebelah je. Maka tambah. So 2 campur 4, 6. So jawapan dia R sama dengan 6 ohm. Yang ni total. Okey, B arus yang dicatatkan oleh ammeter. Okey, bila nak kira arus, kita kena padam balik lah ni yang kita contoh ni. Sekejap kita confuse kan. So arus yang dicatat oleh ammeter. So ammeter kita yang ni lah sebelah sini. Line sama line dengan yang 8 ohm ni. Sama line dengan yang 8 ohm. Maka kita kena guna Ohm's law lah, hukum Ohm untuk kira arus. Okey, so hukum Ohm V sama dengan IR. So saya nak guna hukum Ohm keseluruhan. Maksudnya beza keupayaan voltan keseluruhan, arus keseluruhan, R pun keseluruhan, rintangan berkesan lah. So saya nak cari I keseluruhan. Maka V bahagi dengan R. Okey, V kita berapa? V kita ambil keseluruhan lah daripada bateri. 12. R keseluruhan dah kira dah 6 kan kat atas tadi. 6. So 12 bahagi 6 dapatlah 2 ampere. Okey. So saya tahu saya punya total current, jumlah arus 2 ampere. Tapi sekarang ni 2 ampere tu dah melalui 2 ohm punya perintang kan. So bila dia sampai dekat simpang yang ni, simpang kat sini, dia kena split 2. Dia kena split 2. Maka macam mana kita nak tahu dia split 2 ke split 3 ke? Split 2 sebab yang ada perintang saja, yang ada rintangan dia kena split. Yang tengah-tengah ni voltmeter, so tak kira lah. Yang ada perintang saja. So yang atas dengan yang bawah. Maka tadi 2 ohm, sekarang kena pecah 2. So nak pecah berapa banyak? Dia kena pecah ikut nilai perintang. So semakin tinggi nilai rintangan, semakin rendah arus. Sebab rintangan banyak, kita slow lah kan. Kita punya traffic kita tu akan jadi slow. Tapi semakin rendah nilai rintangan, semakin tinggi arus. Maka trafik kita laju. Tapi in this case, kita punya rintangan kita sama 8 dengan 8 kat bawah. So sama rata lah. Kita expect yang atas 1 ampere, yang bawah pun 1 ampere. Supaya bila dia sampai dekat hujung balik, dia jadi 2 ampere balik. 2 ampere tu keseluruhan. So maka jawapan dekat sini adalah 1 ampere. Tak perlukan pengiraan yang complicated. Kita hanya kira keseluruhan and then kita deduce from that. Dia nak split. So nak split macam mana? Nasib baiklah nilai rintangan kita tu sama kan. Sama nilai. Maksudnya sama rata lah. Dia akan split sama rata. Okey, untuk C,
beza keupayaan potential difference yang dicatatkan oleh voltmeter. Okey, voltmeter yang duduk sebelah sini lah kan. So voltmeter yang ni dia nak cari nilai voltmeter untuk yang untuk yang perintang 8 ohm ataupun perintang 8 ohm kat bawah, sama je lah basically sebab dua-dua nilai rintangan yang sama. Maka kita boleh guna Ohm's law yang spesifik. Yang tadi kita guna hukum Ohm yang keseluruhan. So sekarang ni kita nak guna hukum Ohm yang spesifik. So saya ambil yang ke atas punya. Untuk yang atas, maksudnya V sama dengan IR. Dia nak suruh cari nilai V kan, beza keupayaan potential difference. So saya kena masukkan I untuk yang atas ni saja, jangan ambil yang keseluruhan. Tadi kita kira keseluruhan, sekarang kita nak fokus kepada yang spesifik, resistor yang spesifik. Maka I tadi yang kita dah kira adalah 1 ampere. R pula, R yang kita target lah, target kita 8 ohm ni saja. So 8, maka V sama dengan 8 volt. Okey, logik tak? 8 volt logik lah sebab jumlah semua 12 volt. Maka 12 volt tu dia kena lalu 2 ohm dulu, maka dah kurang lah sikit. So dia lalu dekat sini jadi tinggal 8 volt. Maksudnya yang 2 ohm ni jadi 4 volt lah. Dia dah kurang sebanyak 4 volt. So 12 tolak 4 jadi 8. So 8 untuk keseluruhan yang liter yang selari ni. Tu maksudnya. Sebab beza keupayaan voltan ni dia ikut nilai rintangan juga. Cuma semakin tinggi nilai rintangan, semakin banyak voltan diperlukan. Maksudnya banyak rintangan, kita perlukan tenaga yang banyak lah kita nak melalui benda tu. Kalau rintangan kurang, sedikit lah tenaga yang diperlukan. Sebab voltan ni, beza keupayaan ni adalah tentang kerja yang dilakukan antara dua titik untuk menggerakkan satu charge lah kan. So kalau nak menggerakkan nilai rintangan yang kecil 2 ohm, compare tadi 4 ohm kan. Kalau kita tambah dua-dua ni 4 ohm lagi banyak. Maka 2 ohm ni sikit saja yang diperlukan, kerja yang diperlukan 4 volt saja. Yang ni kena buat sampai 8 volt. Okey, faham tak soalan? Boleh cikgu. Boleh, ha? Okey, so kita tengok pula soalan nombor 2. Apabila switch S dalam rajah ditutup. Okey, again kalau kita tutup baru current boleh lalu kan. Hitungkan rintangan berkesan, effective resistance, jumlah rintangan. So saya tengok kat sini ada 4 ohm, 4 ohm yang ni simple lah. Tapi yang sini dia selari. So kita settlekan yang ni dulu. Kita gabungkan dulu. 1/4 tambah 1/4. So 1/R sama dengan 1/4 tambah 1/4. Kita akan dapat 2/4. So jangan lupa kita kena terbalikkan. So terbalikkan. R sama dengan 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 adalah 2 ohm. So everything in this box 2 ohm. So kalau kita nak tengok sekarang ni kita ada 4 ohm, 4 ohm dengan 2 ohm. So kena tambah sajalah sebab semua tiga-tiga perintang tu dah bersiri kan, susun secara bersiri. So kita kena tambah sahaja. 4 tambah 4 8, 8 tambah 2 10. So jawapan dia 10 ohm. B, arus yang dicatatkan oleh ammeter. So ammeter duduk dekat luar, maksudnya keseluruhan. Keseluruhan. So kita guna Ohm's law, keseluruhan, overall. V sama dengan IR. Kita nak cari I lah sebab ammeter dia measure current kan, dia measure arus. So V bahagi R. V kita kena ambil V yang keseluruhan iaitu 5 volt. So 5 bahagi R keseluruhan kita 10 ohm. So 5 bahagi 10 0.5 ampere. Tu jawapan dia dekat sini 0.5 ampere keseluruhan. C, beza keupayaan yang dicatatkan oleh voltmeter V. So voltmeter V ni duduk dekat parallel side kan. Maka kita boleh kira lah. Kita guna Ohm's law yang spesifik pula kali ni. Ohm's law yang spesifik. Okey, so sekarang ni saya padam sikit nak bagi jelas dia punya cara kita nak kira sekejap ni. So sekarang ni kita kena follow current kita. So keseluruhan bila sampai kat junction ni 0.5 ampere. Tapi kena split dua. Kat tengah tak payahlah sebab tengah tak ada rintangan.
Yang atas dengan bawah dia kena split 2. Lepas tu kita tengok pula nilai rintangan dia 4 dengan 4. So 4 dengan 4 sama nilai kan, maka 0.5 ni kena split sama rata. Dekat atas 0.25 ampere, dekat bawah pun 0.25 ampere, sebab bila dia orang combine balik kat sini, dia orang akan jadi 0.5 ampere balik. Okey, so kita dah ada lah nilai I kita tu. So nilai R kita kena pilih salah satu. Nak ambil atas boleh, nak ambil bawah boleh, sebab sama je kan nilai dia. So kita masukkan nilai I kita 0.25, R kita ambil salah satu saja, 4. So 0.25 darab dengan 4, saya rasa dapat 1 kot. Ya, 1 volt. 1 volt. So maksudnya kalau kita nak reanalyze, jumlah semua 5 volt. Okey, 1 volt dah masuk kat sini. 1 volt dah lepas dalam selari ni. Maka baki berapa lagi? Baki lagi 4 volt untuk dua-dua ni. Tapi dua-dua ni sama nilai rintangan, maka saya assume yang ni dapat 2 volt, yang ni pun dapat 2 volt. Supaya jumlah tenaga semua dapat 5 volt. Okey, faham? Faham. Faham ha? Okey, soalan nombor 3. Apabila Swiss S dalam rajah 3 ditutup, okey, kita tutupkan Swiss, hitungkan rintangan berkesan, effective resistance, total resistance. Okey, yang complicated saya nampak kat tengah-tengah ni lah. So kita settlekan yang tengah-tengah ni. So nak settlekan tengah-tengah ni pun ada lagi yang complicated juga. So kita settlekan yang atas dengan bawah ni. So yang atas bersiri, yang bawah pun bersiri. So 2 campur 2, 4 ohm yang di atas, 4 ohm juga di bawah. So 4 ohm dengan 4 ohm sekarang dah selari. So saya buat pengiraan dekat sini. 1 per R sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 4, dapat 2 per 4. So jangan lupa kita kena terbalikkan. R sama dengan 4 bahagi 2, dapatlah 2 ohm. So everything sekarang dah jadi 2 ohm. Okey, so sekarang ni saya nampak ada 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm yang bersiri semua. Bila bersiri kita kena tambah je lah. 2 campur 2 campur 2, 6 ohm. B, arus yang dicatatkan oleh ammeter. Ammeter saya nampak duduk di luar. Kan, di luar. Dia bukan duduk kat tengah-tengah ni ke, bukan duduk kat line atas ke, line bawah ke, duduk kat ujung ni ke, tak. Dia duduk di keseluruhan. Tempat di keseluruhan. So maka kita kena guna Ohm's law, hukum Ohm untuk keseluruhan. Okey. So nak cari ammeter adalah bacaan untuk arus. I sama dengan V bahagi R. V kita kena keseluruhan 6 volt. Bahagi dengan R. R kita pun kena keseluruhan 6 ohm. So dapatlah 1 ampere. So keseluruhan kita adalah 1 ampere. Okey, C, beza keupayaan yang dicatatkan oleh voltmeter V. So voltmeter kita duduk dekat ujung sekali ni. Maka kita guna Ohm's law yang spesifik dekat sini sahaja. Okey, V sama dengan IR. Okey, I kita macam mana? Okey, I kita mula-mula dia lalu 1 ohm, dah lalulah 2 ni. Lepas tu dia kena split 2 kan. So saya lukis dengan warna biru. Bila sampai dekat junction ni, simpan ni, dia kena split 2. Split sama rata sebab atas bawah sama nilai rintangan. So dari tadi 1 ohm, 1 ampere sekarang dah jadi kat atas 0.5, kat bawah pun 0.5. Maka lalulah 0.5 sampai dekat ujung ni, lalu juga 0.5 sampai dekat ujung ni, dia gabung balik lah, dapat 1 ohm balik. Maka 1 ohm, 1 ohm pula, 1 ampere lah yang lalu dekat 2 ohm kita ni. So kita kena masukkan nilai 1 dalam I kita. So ni adalah 1, R kita ambil R yang spesifik 2. So V kita adalah 2 volt. Tu maksudnya. So kalau kita analyze balik, jumlah semua 6 volt, dekat sini dah 2 volt. Okey, disebabkan nilai 2 ohm ni dengan 2 ohm dekat ujung sebelah sini pun sama nilai, maka sini pun 2 volt jugalah. Maka baki adalah 2 volt juga dekat tengah-tengah. Dan kita tengok kat jumlah kat tengah-tengah ni 2 ohm pun memang 2 ohm, maka kena 6 volt ni kita kena bedak 3, sama rata. 2 dapatlah 6 balik. Okey, faham? Okey, bang. Boleh. Okey, soalan yang terakhir, soalan nombor 4. Okey, apabila
Swiss S ditutup. Okey, kita tutup Swiss, baru current boleh lalu. Hitungkan rintangan berkesan effective resistance, total resistance lah, jumlah rintangan. Yang ni memang complicated terus lah semua ni. Tak ada di luar, tak ada di hujung sini juga. Maka kita memang kena settlekan yang dalam ni saja. So yang settlekan, kita settlekan dulu yang ni, yang atas ni dengan yang bawah ni. So yang atas ni 8 campur 8 dapat 16 ohm. Yang bawah pula 4 campur 4 dapat 8 ohm. So sekarang ni lukisan saya dia jadi macam ni pula. Dia jadi macam ni. Ada 3 rintangan yang selari. Yang atas dah saya jumlahkan 16, yang bawah saya jumlahkan dapat 8, yang tengah tak buat apa-apa kan, 8 ohm jugalah. Okey, so ni adalah gambar rajah litar yang baru. Maka kita kena cari effective resistance untuk yang ni pula. Yang ni semua selari kan. So 1 per R sama dengan 1 per 16 tambah 1 per 8 tambah 1 per 8. So 1 per 16 tambah 2 per 16 tambah 2 per 16. Saya samakan penyebut. So 1 campur 2, 3, 3 campur 2, 5, 5 per 16 tu untuk 1 per R. Jangan lupa kita kena terbalikkan. Bila terbalikkan, R sama dengan 16 per 5. So 16 per 5, jangan tinggalkan jawapan dalam pecahan. Kita kena kira lah. Dapatlah 3.2 ohm. Mesti jawapan lah sekali dalam perpuluhan. Jangan tinggal dalam pecahan. Okey, itu ni arus yang dicatatkan oleh ammeter. Ammeter kita duduk dekat sini. So kita guna kaedah Ohm's law yang spesifik. Okey, kita nak cari I. I sama dengan V bahagi R. V kita berapa? Okey, V kita tadi 6 volt untuk total. Tapi yang ni memang benda ni je kan yang ada kan? Yang benda ni je lah yang ada. Maka yang ni semua selari. Yang atas selari, yang tengah selari, yang bawah. Maka 6 volt dekat bawah, 6 volt dekat tengah, 6 volt juga dekat atas. So 6 volt lah untuk 8 ohm tu. Cuma resistor kita R ni kita ambil yang 8 ni sajalah sebab kita nak A ni kan. So 6 bahagi 8 dapatlah 0.75 ampere. So kalau kita reanalyze, yang current yang kita split tu, dia split kat tengah ni jadi 0.75 ampere. Lepas tu dekat bawah ni pun 0.75 ampere juga sebab 4 campur 4, 8. So sama dengan nilai tengah 8. Maka bawah ni 0.75. Yang atas ni 16, 2 kali ganda. Maka yang atas ni kena kurang 2 kali ganda. So 0.75 bahagi 2. 0.375 ampere. Supaya total depa ni keluar 0.375 tambahlah 0.75 tambah 0.75, kita akan dapat total sekali 1.875 ampere. Okey. So kita kira tengok kalau guna Ohm's law keseluruhan dapat tak 1.875. So I sama dengan V bahagi R. V keseluruhan masih lagi 6. R keseluruhan kita 3.2. So 6 bahagi 3.2, 1.875 ampere. So betul lah. Kita punya kaedah kita tu betul.